Ini dalam bab tauhid pun ada juga. Yang berbeza pandangan. Ini pada perkara yang puruk ialah cabang-cabang. Hak usulnya pun hak tapuknya. Beriman ramai Nabi Rasul. Beriman banyak kitab diturunkan Allah. Ha, tu hak usul dia. Hak puruk dia, banyak mana hak ramai Nabi Rasul tu. Banyak mana kitab hak diturunkan oleh Allah. Ha, tu dia panggil apa? Puruk, cabang dia tu. Ha, tu cabang dia. Hak usul tapuknya, wajib imani Nabi Rasul ramai yang dipilih oleh Allah. Kitab banyak yang diturunkan oleh Allah atas Rasul-Rasul. Ha, tu hak usul dia. Ha, tu tak ada khilaf tu. Ha, tu tak ada khilaf. Hak khilafnya, dah banyak Nabi Rasul ni, berapa bilangan? Ha, tu. Ha, tu hak khilaf. Pandai ni. Mana ada jugalah khilaf pada furu' usul dipanggil. Cabang pada bab usuluddin, bab pegangan. Ha, bab pekoh so ceritalah bab pekoh tu. Ini bab usuluddin ni. Ha, tapi bab pekoh pun samalah. Cerita molek-molek. Ni pandangan ni pandangan ni. Kita pun belajar. Sekali dengar, waktu betul lah dengan pandangan mazhab Syafi'i. Ha, contoh. Kita dengar, dia ajar tu betul tu. Tapi ceritalah molek. Bahawa itu pandangan bukan dalam mazhab Syafi'i. Ha, ni yang hak nak kena jaganya. Hak dia cerita tu pandangan mazhab Syafi'i juga. Tapi itu bukan pandangan muktamad. Apa cerita pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i? Cerita pandangan muktamad. Ha, lepas tu nak tambah ilmu, ceritalah pandangan dhaifnya macam mana. Pandangan mazhab lainnya macam mana. Kita pun catat di otak, tulisnya tidak. Sebab apa? Otak kita geliga. Lepas tu ingat sama-sama. Oh, tu muktamad atau dhaif, tu mazhab Syafi'i, tu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ni. Pandai ni. Orang panggil apa ni? Otak ligat macam kemucuk. Pandai kemucuk. Pandai kemucuk. Saya dengar tak tu guru yang cerdik macam kemucuk. Faham kemucuk? Dengar lekat. Lalu lekat di kain kemucuk. Lalu dekat di kain kemucuk. Tak cabut dah. Ada ni kemucuk. Pandai kemucuk. Mana apa? Dengar duduk sini. Dengar duduk di otak. Macam kemucuk lah. Ada ni. Lalu perlahan ke? Lalu berlari ke? Kemucuk tetap lekat di kain. Ni otak macam kemucuk dah. Dengar lekat. Catat tak payah. Catat tak payah. Oh boleh. Masa sekolah dulu, berapa puluh batang peng dah habis. Sekolah dulu. Kan sekolah belaka ke tak sekolah? Ada mocik-mocik kita ni. Tak sekolah? Sekolah belaka. Ha. Masa sekolah dulu, berapa puluh batang peng habis. Ke mana? Orang ngaji kita santai je. Tak apalah. Otak geliga. Bukan orang mengajar dia kena ceritalah. Ni samalah hak tauhid dia kena ceritalah. 104 buah kitab kan. Satu pandangan. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Pandangan muktamadnya jangan letak jumlah lah. Waktu 104 buah tu, bolehlah kamu nak pegang. Itu pandangan yang masyhur. Salah ke pegang? Apa salahnya? Nak pegang-pegang lah 104 buah. Tapi yang usul, yang tapuknya, wajib berpegang banyak kitab-kitab yang diturunkan Allah pada Rasul. Hak tetap. Kita pun pegang ada 104 buah semuanya. Okey. Kita berpegang banyak sudahlah. Berapa jumlah? Serah kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Itu lagi bagus. Gitu je. Hak secara tafsir pula. Setengah daripadanya ni cara tafsir. Taurah, lepas tu Nabi Musa. Taurah, Nabi Musa. Pendek ayat kita. Dan nak panjang mana? Taurah yang diturunkan ke atas Nabi Musa alaihi salam. Tu baru comel dah. Setengah daripada Taurah Nabi Musa. Taurah yang diturunkan atas Nabi Musa alaihi salam, yang banyak dipakai oleh Nabi Rasul yang kemudian. Yahkumu bihin nabiyun, menghukum dengan Taurat oleh Nabi-Nabi selepas Nabi Musa AS.
Kitab yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim dan Injil. Nabi Isa, Injil yang diturunkan atas Nabi Isa alaihi salam. Faham tak ni? Taurat Injil yang wajib kita imani ni, Taurat Injil yang asal. Taurat Injil yang asal. Sebab dia ada nota kaki nombor 3 tu. Qauluhu, katanya kata Syama Al-Fatani, Taurat dan Injil ketahui olehmu bahawa Taurat itu yang asli dan Injil asli itu telah ketiadaan keduanya dahulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat Injil asal sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul tak ada dah. Gitu. Mana masa Nabi dulu 1400 tahun dulu tak ada dah asalnya. Masa sekarang sudah ceritalah. Semuanya telah diubah sedikit demi sedikit. Diubah. Itu Taurat Injil bukan hak wahyu daripada Allah, bukan kalamullah. Kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang ianya kalamullah sudah tidak ada lama dah sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sebab itulah Taurat Injil ni satu tempat dia berlainan. Adapun Al-Quranul Karim yang dijamin akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi ke mana-mana tempat sekalipun, satu titik pun tak berbeza. Satu titik pun tak ada yang beza, bukan satu huruf, satu ayat, satu titik pun tak ada. Ada ni. Pernah tak cuba diubah? Memanglah kijau kafir dah. Dicuba nak ubah, tetapi Al-Quranul Karim mudah diingati apabila dihafaz. Jadi apabila ada yang cuba nak khianah, segera disedari. Gitu jelah. Segera disedari. Sebab apa? Sebab mudah untuk diingat. Adapun Taurat Injil ni payah untuk diingat. Maknanya orang tertentu sangat-sangat yang ingat. Mereka ni lah yang mengubah. Yang mengubah Taurat Injil ni bukan orang jahil. Orang alim di kalangan Yahudi dan Nasara yang mengubah. Ada ni. Adapun Al-Quran ni mudah diingat. Mudah diingat. Walaupun yang ingat tu bukan orang alim ulama. Bukan alim ulama pun. Mudah ingat. Ada ni. Orang kapung-kapung, Yasin, dia ingat. Ada ni, surah-surah penting, dia ingat. Orang alim ke? Doa kapung je, mudah ingat. Ada ni. Itu kelebihan Al-Quranul Karim. Tambahan pula, banyak orang hafaz. Banyak orang hafaz Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada usaha untuk khianat Al-Quranul Karim, memang usaha tu akan berjalan. Tapi tidak akan berjaya. Sebab Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum hakam Al-Quranul Karim, hak tu banyak yang sudah ditinggalkan. Al-Quranul Karim itu, dia punya tulisan itu tidak akan boleh diubah. Tapi hukum hakam Al-Quran, satu ayat Quran boleh diubah dengan bagai-bagai fahaman yang terpesong. Mu'tazilah yang terpesong dapat pegangan, kalau tengok dia punya hujah mereka juga mau berhujah dengan ayat Al-Quran. Bukan ayat Quran diubah, tetapi pemahaman ayat Al-Quran mereka ubah, itu tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Zabur atas Nabi Daud, dan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 buah ni wajib kita imani atas jalan tafsir. Atas jalan tafsir satu-satu. Taurat, Injil, Zabur kita imani
Yang asalnya adalah kalamullah, tapi hukumnya telah dibatalkan bila turun Al-Quranul Karim. Jadi Taurat, Injil, Zabur wajib diimani, tidak boleh diamal. Al-Quranul Karim wajib diimani serta wajib diamalkan. Itu beza. Beza antara beriman dengan Taurat, Injil dan Zabur. Beriman ianya adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah. Tapi hukumnya sudah dibatalkan. Al-Quranul Karim wajib kita imani ianya kalamullah, dan hukumnya kekal sampai qiyamah. Wajib kita beramal, wajib kita berakidah dengan Al-Quranul Karim, wajib kita beramal zahir batin dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Dia Al-Quran ni, hak tadilah wa inna lahu lahafizun ni Tuhan pelera. Satu titik tak nak ubah. Sebab puak ni dia panggil puak Inzaqiyah. Puak ni masyhurlah puak ni. Dia kedeku. Dia kedeku. Fa abau an yudayyifuhuma. Ni ingat tak ayat baca Kahfi kan? Fa abau an yudayyifuhuma, maka enggan mereka itu bahawa jamu mereka itu akan Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wassalam. Fa abau, Allah kedeku puak ni puak Inzaqiyah. Jadi puak ni kok orang Al-Quran baca semua orang. Fa abau an yudayyifuhuma, puak mana kedeku sangat ni, tetamu mari pun tak mau jamu ni. Pelik ni kedeku ni. Kau macam mana kita? Kalau kau luar mari tak jamu tak? Ni tak ni tetamu mari tak jamu. Jadi puak ni dia nak ubah pada fa'atau. Dengan upah mah tapi tak ada yang sanggup. Mana apa bukan fa'abau. Makna fa'atau ni mana beri, bukan enggan. Tambah titik jadi dua atas. Tak ada orang sanggup. Upah banyak mana pun. Ubah titik jadi dua, boleh atas. Buang tu jadi tak ada orang sanggup walaupun hanya satu titik. Quran dipelihara oleh Allah akan ayat Al-Quran, tapi hukum hakamnya tidak dipelihara. Dengan Al-Quran timbullah juga fahaman-fahaman yang terpesong. Jadi Al-Quranul Karim kita wajib imani tiap-tiap huruf yang dalam Al-Quranul Karim yang ijma' ulama. Kita imani akan sekalian kandungan Al-Quran. Imani sekalian. Cerita dahulu, cerita yang lagi akan datang, cerita yang zahir, cerita yang gaib, apa segala hukum hakam wajib imani belaka. Jangan hukum ni, jangan. Wajib imani sekalian hukum Al-Quran. Itu bab iman. Wajib beramal, itu bab zahir. Itu bab zahir pula. Wajib beriman, ni akidah. Tidak beriman dengan hukum Al-Quranul Karim, walaupun satu hukum dalam Quran yang ijma' ulama, ayat yang qat'i, makna yang qat'i, satu makna tidak ada khilaf, dia tidak imani, maka jatuh kufur, imannya tidak sah. Ni dalam hati. Kok zahir dia orang Islam sebab mulut tak bunyi. Ni bab beriman dengan kitab, ingat baik. Apa makna beriman kitab ni? Beriman dengan Al-Quranul Karim, ianya kalamullah. Beriman dengan Taurat, Injil dan Zabur, beriman dengan kitab ianya kalamullah, hukum hakam sudah dibatalkan. Beriman dengan Al-Quranul Karim, beriman dengan ayat Al-Quran, kalamullah. Beriman dengan hukum hakam yang terkandung dalam Quranul Karim. Hukum pegangan ke, hukum pekoh ke, hukum tasawuf ke. Hukum pekoh ni bab ibadah ke, muamalah ke, munakahat ke, janayat ke. Bab janayat, bab hudud, bab qisas, bab diat. Itu wajib diimani. Pada ni beriman. Ni cerita bab iman. Tak beriman, imannya tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang puasa pun tidak sah. Ada ni. Imani akan segala hukum dalam Quran. Kemudian wajib beramal itu kepada pekoh. Wajib beramal itu kepada hukum zahir.
Ini kita bicara bab iman, bab tauhid, bab i'tikad. Wajib kita imani sekalian hukum yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Jangan pula hukum ni dak jadi dah. Jangan gitu. Hukum Al-Quranul Karim sampai qiyamah. Pandai ni. Wajib kita imani. Pembahagian pusaka, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Wajib kita imani. Hukum apa gitu tak adil? Mana boleh 2-1? 2-2-1-1 lah baru adil. Adil kan sama. Adil tak mesti sama. Adil mesti sama. Dok. Kita adil dok dengan anak lelaki, anak perempuan. Adil. Tapi sama dok duit kita beri. Sama dok? Sama. Masa nak beli pakaian, sama dok duit kita beri. Tak sama. Ada ketika lebih pada hak lelaki lah pakaian dia. Ada ketika lebih hak puan lah. Banyak hak orang puan beli, hak lelaki tak beli. Ada. Beli duit anak lelaki, beli model. Ada. Ada suka pula dah. Dah nak ada kan. Beri duit. Ni nak beli model mek. RM20. Awang ambil RM20 lah. Beli model juga. Orang ada. Gitu. Itu. Dia ada ni tak sebenarnya sama. Letak pada tempat yang sebenar, adil lah. Jadi 2-1 Tuhan yang maha adil. Tuhan yang maha mengetahui. Hak 2-1 ni kita tak kaji. Kita imani. Orang mengkaji hak 2-1 ni. Hak 2 bahagian untuk lelaki ni, habis lama dah. Habislah kena krik kepada hak boleh 1 bahagian tu. Hak sebelah dia tu. Hak sebelah dia 1 bahagian je, mak ayah dia mati. Hak belah dia tu boleh 2 bahagian. Boleh ke dia belaka ni boleh 2 bahagian. Hak sebelah dia tu mak ayah dia mati dahulu, boleh 1 bahagian. Hak 1 bahagian dia tak luak. Hak 2 bahagian hak suami dia, gomoh ke dia juga. Kau nak kira. Ada ni orang buat kajian. Hak 1 bahagian ni tak luak. Hak 2 bahagian ni pada ni. Jangan. Ada yang menyalahi hukum. Ada tempat, ada adat dia yang menyalahi hukum. Dia dalam, ada satu nyanyian hak adat dia lah. Adat satu negeri tu. Dia kata orang perempuan ni macam lemah, orang lelaki ni campur ke mana pun seolah-olahnya macam boleh mencari sendiri. Dalam lagu tu kena ingat baik lagu tu. Jadi seolah Allah tidak mengetahui. Perempuan ni lemah ni, banyak perempuan. Orang lelaki ni kuat. Kalau campur di mana sekalipun, dia boleh hidup sebab dia kuat, dia boleh cari sendiri. Lagu tu nak cerita apa? Nak ceritanya pembahagian pusaka lepas pertanyaan beberapa hak adat dia ni, perempuan boleh banyak, sebab perempuan lemah. Nak apa? Nak challenge. Pada challenge? Nak challenge siapa? Nak challenge siapa? Ingat baik tu. Ingat baik. Sebab apa? Wajib kita imani akan hukum dia. Wajib beramal. Itu pekah. Dia imani. Tapi time bagi, pandalah dia menipu. Boleh ke dia banyak. Menipu ni bukan dia pandai pujuk, tu cerita lain. Dia pandai pujuk lain. Dia pandai buat jadinya tak betul dengan pembahagian. Tu dosa besar dari segi pekah. Ini kita bicara bab beriman dengan hukum Al-Quranul Karim. Beriman dengan hukum Al-Quranul Karim. Beramal itu bahagian pekah. Beriman dengan hukum. Macam hukum poligami lah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Orang lelaki tahu terjemahan dia. Lepas tu di hujung tu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kita baca ayat tu. Itu hukum Al-Quran. Wajib imani. Kan ni? Wajib beriman. Lepas tu dalam bab beramal, sebab apa? Cokeng lawang. Itu bab lain pula. Itu bab lain. Jangan hukum Al-Quran, lelaki boleh berkahwin 4. Hukum apa gitu?
Macam mana perasaan orang lelaki kalau orang perempuan boleh bersuami 4? Apa pula cerita gitu? Ada ustaz yang cakap gitu. Kata bengong juga ustaz ni. Dia tak mau berkahwin lebih, senyap sudah lah. Ustaz. Oh, tu takut ke bini sungguh tu wali tau. Ustaz yang kata, bayangkan, lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu, macam mana perasaan orang perempuan. Kita bayangkan macam mana kalau orang perempuan boleh bersuami 4. Macam mana pula? Abang, malam ni giliran suami yang kedua. Malam ni giliran suami yang ketiga. Ustaz boleh ceramah gitu? Nak cerita apa sebenarnya? Ini bab hukum Al-Quran. Wajib imani dengan Al-Quran kalamullah. Hukum hakam wajib kita imani. Ada ni. Bab pelaksanaan nak buat nak apa? Atau bab fiqh pula. Ada ni. You boleh buat bayangan gitu. Buat bayangan. Oh, macam mana kalau isteri boleh bersuami 4? Dah. Itu bab hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran. Orang yang salah guna ambil kesempatan dak nanti poligami. Isteri seorang pun kalau hak tidak bertanggungjawab. Hak tidak bertanggungjawab. Hak kena pukul-pukul cedera tu. Suami dia bini ramah ke? Adalah bini ramah. Tapi sebagiannya tak ada, seorang tu je bini dia. Hak dia pukul-pukul hak tu lah. Pukul lama-lama beranak pula. Pukul lama beranak pula. Pukul lama beranak pula. Hak kena pukul ni apabila ada anak, senyap mikir anak. Lepas tu kena pukul pula. Lepas tu sampai senyap fikir anak. Anak bertambah pula. Siapalah bila-bila kena pukul. Isteri seorang je. Kau dah tidak bertanggungjawab, begitulah jadi dia. Ada ni. Hak mana hak jahil, hak tak ada ilmu, hak tak bertanggungjawab. Itu cerita beramal lah. Kita cerita beriman. Wajib beriman dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Sekalian hukum yang terkandung dalam Al-Quran kita wajib imani. Sebab itulah kadang-kadang kalau kadang-kadang ibu bapa ni dia bahagi pada masa hidup. Dia wasiat kepada waris ni yang menimba pusaka lah. Waris ni yang menimba pusaka. Pada karabah keluarga, anak beranak kita lah. Cucu kita karabah kita, anak beranak. Tapi cucu kan waris sebab dia ada, sebab kita ada anak. Bukan panggil waris. Waris ni hak timba pusaka. Timba pusaka panggil waris. Kita waris belaka tau. Waris kita tu. Orang waris kita. Nanti mati pergi cari. Nak pusaka. Dah panggil waris. Dia tu bahasa Melayu kita. Kita panggil waris. Kalau panggil waris, mati dia boleh pusaka. Waris boleh pusaka. Warna jauh tau. Siapa nak kata waris? Waris nak timba pusaka. Orang keluarga. Karabah. Anak pinak. Anak beranak. Ni keluarga kami juga ni, tapi jauh dah. 3-4 pupu. 3-4 pupu dia panggil waris dia. Mati kena ambil pusaka. Tak apa, tu tak berdosa panggil waris. Bolehlah nak kata waris pun. Tapi waris sebenarnya orang timba pusaka waris. Mana cucu tu bukan waris dah. Dah anak ada kan? Cucu terhalang mana ada bahagian. Tak panggil waris tu. Diwasiat pada waris tak sah. Kalau mak ayah mati, kamu bagi sama rata. Tak sah wasiat tu. Dia bagi masih hidup lalu dah siap-siap. Hak dia. Dia nak bagi sama ke, nak bagi pada seorang je ke, hak dia. Ada ni. Tapi pembahagian yang boleh menimbulkan ada perasaan tak puas hati, pembahagian tu hukumnya makruh. Ada ni. Pembahagian yang menimbulkan perasaan tak puas hati. Tapi dah dia kata apa? Sebab ayah kita masih lagi hidup, mak kita masih lagi hidup. Dia bagi secara mutlak. Dah bagi betul-betul. Dah bukan wasiat pada masa hidup. Sah. Tapi kadang-kadang boleh menimbulkan perasaan tak puas hati. Hukumnya makruh. Ada ni. Tak berdosa. Ada ni. Ginilah anak 2 orang.
Duit tu RM10. Mung ni. RM5 dah mung. Boleh je duit dia. Tapi macam mana perasaan anak? Alah, mentang-mentang hak tu anak dia hak cerdik duit 10, mentang-mentang hak ni tak cerdik di sekolah duit RM5. Sah je milik dia. Tapi hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab menimbulkan perasaan. Ni akhirnya akan ingat. Padak ni. Tapi berdosa ke tak? Hak dia janji nafkah cukup, okeylah. Hak ni ekstra. Hak ni belanja suku ni. Bukan hak wajib pun, hak ekstra. Dia bagi tak sama. Tak berdosa. Tapi kalau menimbulkan perasaan tak puas hati, itu jadi makruh. Ada. Jadi samalah dia nak bagi masih hidup. Boleh timbul perasaan tak puas hati. Jadi, perempuan tu kembanglah hati dianya. Perempuan yang dibagi sama kata, kembang hati dia. Kembang. Kecut hati ni, hak lelaki. Tapi hak lelaki boleh bunyi ke tak? Kamu ada hak nak bunyi. Harta mak ayah hidup lagi kan? Tambahan pula, kamu pula balik jarang-jarang je. Dia ikut kebining sentiasa. Nak cakap apa lagi? Nak komen? Kenapa kita bagi sama? Tak boleh nak komen. Sebab dia pun tak berapa khidmat mana ke mak ayah. Kena terimalah. Komen pun tak boleh nak lawan. Tapi pembahagian yang menimbulkan perasaan tak puas hati tu jadi makruh. Ada ni. Cuma jangan sesekali kita bahagi pada masa hidup dengan di hati kita tak setuju mana dengan Quran suruh bagi 2-1 tu. Tak jadi Quran bagi tu. Baik kita bagi masa hidup, biar sama rata pun adil sungguh. Quran kalau tunggu mati ikut Quran jadi lelaki 2, perempuan 1. Saya tak setuju mana Quran. Jangan gitu. Jangan gitu. Faham tak? Dah kenapa dia bagi masa hidup sama rata? Yalah, dia kira macam anak perempuan tu nampak susah. Anak lelaki ni senang tapi dak ingat ke mak ayah. Pada gitulah. Dah anak lelaki dia senang tapi dak ingat mak ayah. Jadi mak ayah pun nak bisikek ke dia. Tak boleh langsung pun tak apa mak ayah kan. Ada ni. Cuma jangan ada di hati, kenapa kamu masih hidup, kamu bagi lalu dah siap-siap anak lelaki nak pun sama rata. Jangan. Kerana hukum para kalau tunggu mati serah pada para serah pada para saya tak kenal manalah para ni dah ada. Jangan gitu. Faham tak? Ada. Ini berkaitan dengan hukum Al-Quranul Karim, wajib kita imani sekaliannya. Wajib kita imani. Itu rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab. Ada ni. Beriman dengan kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah, beriman dengan tiap-tiap huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim, beriman dengan sekalian hukum hakam, cerita-cerita dahulu, cerita yang akan datang, cerita yang zahir, cerita yang gaib, kita imani sekaliannya. Dan Quran cerita bab rasul-rasul tu dahulu, wajib imani. Jangan cerita pun lipu lara dan Quran cerita zaman dulu tak betul pun, jadi kufur orang ni. Wajib imani sekalian yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Itu masuk di rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab. Dan wajib i'tikad bahawa afdal segala makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.